Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini sanadnya sedikit dhaif tapi dikuatkan dengan riwayat yang lain. Satu orang matat fulana wastarahat, satu orang perempuan meninggal. Orang kata telah mati, dia dah berehat dah, berehat. Macam kita kata rest in peace, dah akan mati, RIP. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah kerana mereka mendahului Allah. Mereka tak tahu mereka mendahului Allah. Tak apalah kalau kita doa supaya dia masuk syurga, tak apa. Tapi kita kata dah masuk syurga lah, kita tak tahu. Nabi kata innama yastarih man ghufira lahu, yang berehat itu ialah orang yang diampuni untuk dia. Kematian bukan semestinya satu kerehatan. Kematian adalah satu episod. Boleh jadi ia kerehatan, boleh jadi ia satu episod yang lain, yang lebih dahsyat. Bukan lebih dahsyat, yang dahsyatnya itu tidak boleh dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kalau di sini kita sebut subhanallah, dapatlah kita bawa balik ke akhirat. Di akhirat, apa saja bila kematian berlaku, kita sebut apa pun tak memberi manfaat lagi. Mungkin saya dan saudara-saudara juga akan menyesal masa-masa yang kita lalui ini. Kalau kita sempat sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, dah berapa banyak dapat dikira dalam mizan timbangan kita. Tapi hari-hari telah berlalu dengan kita tidak menyebutnya. Padahal masa kita naik kereta, masa kita buat kerja, kita menyebut kalimah-kalimah itu yang memberi manfaat untuk kita. Bila kematian menjemput kita, kesemua itu hanya menjadi ingatan untuk kita lakukan. Tak ada. Kalau orang yang masuk penjara dihukum mati, saya banyak kali juga masuk ke penjara bercakap dengan banduan. Saya kata untung saudara-saudara yang dihukum mati ni, kerana saudara tahu bila saudara nak mati. Masuk ke sini sempat sebut astaghfirullah, Rabbi ghafirli, Tuhan ampun, subhanallah, la ilaha illallah. Memberi manfaat untuk saudara-saudara dibandingkan orang yang duduk di luar itu. Bukan kita suruh masuk penjara. Mereka tu kadang-kadang walaupun ustaz ke mufti ke, enjoy dengan hidup ni, tiba-tiba maut datang, taklah sempat untuk menyempurnakan amalan-amalannya seperti mana mereka tadi yang bersedia untuk menghadapi tali kematian. Nabi SAW marra alaihi bi janazah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Satu jenazah lalu kepada Nabi SAW. Bila jenazah tu lalu, Nabi kata mustarihun atau mustarahun minhu. Nabi kata direhatkan atau orang lain rehat daripadanya. Lebih kurang macam itulah kalau nak diterjemahkan. Nabi SAW ditanya, faqalu ya Rasulullah, mal mustarih? Wahai Rasulullah, mal mustarih? Wa mal mustarahu minhu? Wahai Rasulullah, siapa dia yang, apa itu mustarih, yang direhatkan dan yang orang lain rehat daripadanya? Nabi SAW kata, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Itu yang pertama. Hamba mukmin, kematian itu merehatkan dia berehat daripada keletihan dunia dan kesakitannya kepada rahmat Allah.
Dunia adalah keletihan dan kesakitan. Ramai kita ingin buat sesuatu dalam dunia ini, tapi ke mana penghujung segala yang kita lakukan? Ada pemimpin terkenal, ahli penyair terkenal, artis terkenal, pelukis terkenal, tokoh pemidatu terkenal, ustaz terkenal. Apabila kita mati, berapa hari orang menyebut apa yang kita lakukan? Mungkin orang mengenang kita dengan meletakkan nama jalan, nama bangunan. Selepas itu apa yang kita dapat? Kita dah tak ada kat dunia ni. Tak ada lagi orang nak pergi, oh, Masya Allah terkenal, orang nak puji kita kat dunia ni. Kita tak tahu pun siapa puji kita. Kita tak tahu pun nama jalan mana lagi orang bubuh untuk kita. Tak adalah orang nak selfie dengan kita, jumpa kat jalan, nak belanja-belanja kita makan. Tak ada. Kita dengan Tuhan. Dunia telah pergi daripada kita. Kita telah meninggalkannya. Apa pun yang kita bina dengan segala kebesarannya dan kehebatannya, anak-anak juga pergi. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang mendatangi Allah dengan jantung hati yang sejahtera. Semua yang kita ada masa hidup kita, orang sebut Masya Allah, hebat, hebat. Apa manfaat itu semua apabila kita mati? Melainkan jika kehebatan itu merupakan amalan salih yang kita ikhlas kerana Allah dan kita mendapat pahala di atas apa yang kita lakukan. Sebab itu dalam ayat tadi Allah kata, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Saudara-saudara lihat, ada pemimpin dan tokoh tertentu yang konon dianggap berjasa pada negara dan mungkin berjasa. Kemudian dia dilupa, dia dimarahi, dia dikutuk di atas perkara-perkara yang lain. Orang tak tanya lagi, oh bangunan ni dia buat dulu, oh jalan ni dulu. Mungkin ada nama dia, mungkin yang ingat pun generasi dia 10-20 tahun kemudian datang generasi baru, mereka dah tak rasai hal itu. Dunia menipu kita. Pujian orang, ya bagus, orang puji, semua orang suka orang puji. Tapi dalam dunia maya sekarang, dalam dunia medsos, bulan ini orang puji kita, bulan depan orang kutuk kita. Bulan ni ramai orang likes kita, bulan depan ramai-ramai maki berjemaah pada kita. Kita tengok berapa orang tokoh-tokoh negara yang beberapa bulan lepas semua mengangkat mereka sebagai hero negara dan seumpama, sekarang ni pakat ramai-ramai pula maki dia. Dunia menipu. Kita mengejar sesuatu yang tidak kekal. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbikum wa khairun amala. Dan amalan yang saleh itu kekal, yang kekal di sisi Tuhanmu. Kemudian Nabi kata wal 'abdul fajir yastarihu minhul ibad. Adapun hamba yang jahat, berehatlah orang lain daripada kejahatannya. Hamba al-ibad, hamba Allah. Wal bilad, negeri, maksud tanah air, tempat bumi ini berehat. Wasyajaru waddawab, pokok-pokok dan haiwan pun berehat daripada orang jahat. Orang jahat ni hidup dia mati, kita rehatlah daripada kejahatan dia. Na'udzubillah kalau kita. Orang baik dia mati, dia berehat daripada keletihan dunia. Dunia ni letih.